Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Semati Tuan Pengurusi kita, barisan imam dan ahli kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita pagi ini yang dingin, yang agak tenang. Alhamdulillah, moga-moga kita berbagi pagi dengan rahmat Allah. Pagi ini dengan rahmat itulah kita mampu meneruskan kelangsungan hidup dengan penuh kasih sayang Allah. Baik tuan-tuan, pagi ini terus kita dengan bicara kata-kata hikmah yang dilontarkan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, kalam hikmah yang ke-50, yang ke-50, ke surat 367. Betul cikgu nak? Betul nak? Baik. Apa yang kita nak bincangkan pagi ini sekitar dosa tu. Dosa. Maka diletak tajuk pagi ini, tidak ada dosa kecil apabila berdepan dengan keadilannya. Maksud, kalau dosa kecil pun, kalau Allah tegakkan keadilannya, kena kita. Tapi apabila Allah tegakkan kemaafannya, tak ada yang kecil. Ada ulama katakan dosa ni berbagai pandangan mereka. Ada yang kata dosa besar ni 7. Ada kai menyebut lebih daripada 7. Ada yang kata dosa ni, tengok kesan daripada dosa tu, kerosakan banyak mana, maka banyak kerosakan, besar dosa tu. Ada yang kata dosa ni tak ada dosa besar sekiranya kau minta ampun pada Allah, dan tak ada dosa kecil sekiranya kau berterusan melakukannya. Mana kecil-kecil pun berterusan besar. Kalau besar pun sekiranya dapat keampunan, tak ada. Jadi dosa besar, dosa kecil, lihat kepada kerosakan, akibatnya, kebinasaannya. Maka sekiranya Allah tegakkan keadilannya, maka yang kecil pun tak lepas. Kata Syekh dalam kalam hikmah yang lalu, dinasihatkan kita supaya sebesar mana dosa yang dilakukan, jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Ya. Sebab dosa ni terlalu bahaya. Ia menjadikan hati kita liar daripada Allah, liar daripada masjid, liar daripada kebenaran. Maka jangan sesekali putus asa pada rahmat Allah. Kerana kemuliaan Allah dan rahmatnya lebih besar
daripada dosa besar. Baik, maka pada kali ini kita lihat apa dikatanya, la saghiratan, tiada ada dosa kecil, saghirah, iza qabalaka adlu, apabila berhadapan dengan keadilannya. Allah melaksanakan keadilannya, maka yang kecil pun kena. Wala kabiratan, dan tidak berarti dosa besar berhadapan dengan kurniaannya. Maka dosa besar itu hilang begitu je bila mendapat kurniaannya yang berupa keampunan. Masya Allah, tuan-tuan. Sehingga Nabi pernah sebut dalam satu hadis, katanya, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seolah dia tak ada dosa. Apabila Allah ni adil, mana Allah berkira terperinci, maka tak lepas. Tapi bila Allah mengampunkan, memaafkan, maka yang besar jadi kecil, malah tak hilang, yang kecil pun hilang terus. Maka kita merasakan, tuan-tuan, orang yang paling untung ni apa dia, tuan-tuan? Kita rasa bila dosa diampun, tuan, itu yang paling untung. Bila dosa diampun, artinya tak ada dosa lah. Tanpa kira amal dia banyak ke sikit ke, yang penting dosa diampun. Itulah yang menjadi keazaman kita. Maka apa kalau begitu, yang paling kita bimbang juga ialah takut dosa tak diampun. Bimbang, tuan. Dan kita datang ke dunia bersih, dibalut dengan kain bersih, tanpa bawa dosa. Maka hiduplah kita 60-70 tahun, nak balik ke pangkuan yang mendatangkan kita terkena oleh dosa. Kan? Bayangkanlah macam mana nak balik, tuan-tuan, bawa dosa. Kita keluar pada rumah mak ayah kita dengan harapan mak ayah bahawa kita akan berjaya. Kita balik bawa dosa, bawa salah. Macam mana kita nak berdepan dengan mak ayah kita? Contoh hari ni lah, pagi ni, 2-3 malam ni ada krisis sikit kita dengan isteri. Bila kita balik ni seronok tak? Tak seronok. Mungkin dia hidang tinggal gitu, makan sendiri, ya? Mungkin tak hidang langsung. Jadi nak balik ni tak seronok, berat je. Start mau tu kono pergi kedai lain, macam tu lah. Macam tu tak seronok lah. Bila ada masalah krisis dengan isteri, jadi tak seronok balik. Tak apa, jangan balik dulu. Biarlah tenang. Tapi pertemuan dengan Allah ni pasti kena balik juga. Mau ke, tidak mau ke, bila ke, tetap balik. Maka sudah tentulah. Jadi kalau kita ni orang yang kembali dalam penuh harapan, harapan kita Allah terima kita seadanya. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi begitulah. Jadi di sini ada 4 kalimah lafaz dia. Saghiratan, dosa kecil. Kabiratan, dosa besar. Adluhu, keadilannya. Fadluhu, kurnianya. Bagaimana manusia yang dapat keadilan, bagaimana manusia yang dapat keampunan, kurniaan. Mafhum hikmah kita lihat. Jangan pandang mudah perkara yang kecil.
Kalau dibanding dengan keadilannya, ya. Jangan kita merasa dosa itu kecil. Apabila tidak diampun, tetap tertulis dan akan dibacakan di hadapan khalayak manusia sejak umat daripada Nabi Adam sehingga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan, kita tak suka keburukan kita diketahui, malah Allah akan dedahkan kerana kita tidak minta ampun. Dan kita rasa macam putus asa rahmat Allah, merasa dosa aku ni, rasa tak tahulah berat sangat ni, sehingga kan dia rasa bersalahnya, tak mau minta ampun. Maka lagi bahaya. Begitu juga yang kecil, jika dikerjakan berterusan daripada sejak muda sampai hari ini, agak besar mana tu? Maka jangan pandang mudah perkara yang kecil kalau banding dengan keadilan Tuhan. Sebaliknya, dosa yang besar pun boleh diampun jika bandingkan dengan kurnia Tuhan. Maka hidup manusia ni, tuan-tuan, sudah pastinya tidak dapat dinafikan daripada melakukan dosa, kesalahan. Tak nafi, tuan. Mungkin pada waktu kita remaja dulu, kita buat dosa, kita tak tahu kata benda tu dosa, sebab kita belum belajar lagi, belum, saluran ilmu belum meluas seperti hari ni. Hari ni macam-macam saluran kita dapat tahu, dosa ke? Masya Allah, lama dah aku buat kerja ni, lantas minta ampun. Dan dosa yang kita laku bersendirian, dosa yang kita lakukan di halayak ramai, kan? Dosa yang kita buat tu orang terasa sampai hari ini, Masya Allah, tak tahu, tuan-tuan. Maka berkewajipanlah kita, tuan-tuan, mohon ampun kepada Allah SWT. Itu sebab di dalam bacaan tasyahud kita, tahiyat kita, selepas innaka hamidum majid, ramai yang berkesempatan baca Allahumma gfirli ma qaddamtu. Kalau imam baca, kita sebutlah. Kalau imam tak baca, tak sebutlah. Pulang balik imam lah. Allahumma gfirli ma qaddamtu, ampunilah ya aku, ya Allah, barang yang terdahulu. Kan, sejak kita balik dulu. Wa ma akhartu, yang terkemudian. Wa ma asrartu, yang rahsia-rahsia, sembunyi-sembunyi. Wa ma asrartu, yang telajak buat. Wa ma a'lantu, yang terang-terang. Masya Allah, tuan. Sebab tu kalau ada kesempatan imam baca, kita tumpang baca sekali. Baik. I'tibar hikmah, lihat kepada keadilan dan kurniaannya, bukan dosa dan aibnya. Jangan tengok dosa. Kalau kita tengok dosa, ya Allah, tak tahulah dosa aku ni, rasa Tuhan dah tak mau daripada aku ni. Jangan tengok sangat dosa kita sehingga kita kecewa untuk minta ampun, bahaya. Dan jangan tengok sangat aibmu. Bila melihat keaiban kita terlalu banyak, kita merasakan aku ni insan yang tak layak terima pengampunan Tuhan. Maka ini yang membuat lagi besar. Tapi lihatlah keadilan dan kurnia Tuhan. Kita mendengar cerita orang yang bunuh 99 orang, lepas itu bunuh lagi seorang, cukup 100. Akhirnya Allah ampunkan dia. Masya Allah, tuan-tuan. Kurnia Allah Ta'ala. Seorang tua daripada Yaman,
Tak jauh lah pada Taif tu, Yaman. Dia datang ke Madinah hasratnya ialah untuk mati di situ. Dia bukan orang hebat, bukan orang jauh sepada orang alim, tak ada, biasa. Tapi azamnya kuat. Datang Madinah dan berhajat nak mati di situ. Kuat. Jadi tiba malamnya dia pun pergi masjid, dah semayang apa semua macam biasalah. Di sana bila lepas semayang, ada yang pegang Quran, ada yang pegang tasbih, kan? Kan dia pun ambil Quran, tengok. Dia tak boleh baca, tuan, tak boleh baca Quran. Kita ni okey ni, minggu depan baca Quran, dia tak boleh baca Quran. Maka dibawanya Quran pada seseorang yang sedang baca. Tuan-tuan syekh tu yang bawa kata, tuan tolong baca Quran. Tuan syekh tu kata, siapa tak, awak tak baca sendiri? Saya tak boleh baca, tapi saya training nak dengar Quran. Maka tuan syekh tu baca lah sampai berapa lain. Dia kata, terima kasih tuan syekh kerana baca Quran. Masa baca Quran tu, air mengaturnya mengalir kat pipi dia. Orang Arab kan, dia faham, tapi dia tak belajar. Lepas tu dia bawa lagi Quran sementara duk tunggu waktu Aisyah. Bawa lagi, ni bukan cerita dulu, cerita yang tak lama, yang diceritakan seorang Syekh Soleh nama dia. Maka dia bawa orang tu, syekh lain bacalah. Dia pun dengar dengan penuh perhatian. Bawa lagi ke orang lain, sampai satu syekh yang membacanya, bila baca sampai ayat sujud tu, ada kubah sikit dalam tu, dia sunat sujud. Maka tu syekh ni pun sujud lah. Sujud. Dia pun tak tahu juga, sujud jugalah. Dia rasa mesti tu syekh ni buat benda yang baik, dia sujud lah. Lepas sujud baca sajadah wajhiyal ladzi khalaqa, semua sekali. Tuan syekh ni pun bangun lah, nak sambung baca dia. Dia duduk tengok ni, duduk sambung baca dah, dia ni tak bangun lagi. Jadi rasa macam lama sikit, dia sentuh. Dah Allah ambil dia ketika sujud. Masya Allah tuan. Tuan syekh kata, aku ni di Madinah ni hampir 40 tahun, aku duk minta mati macam ni lah ni. Dia datang beberapa hari je, nampak kurnia tuan. Kurnia Allah, Masya Allah, tak disangka-sangka kan. Jadi harapan kepada kurnia ni harus besar. Walaupun amalan kita tidak teramana, usaha juga untuk tingkat amalan, tapi harapan tu perlu besar. Macam kita kan, umur tua-tua begini, harapan perlu besar lah. Amalan mungkin boleh lagi lah, tapi tak seaktif orang muda-muda lah. Kalau mau, ni masa muda kuat tak mau pula, masa tua nak kuat tak boleh sangat dah kuat kan. Itulah dia. Tapi harapan kita perlu tinggi dan besar kepada pengampunan, kepada kurniaan Allah Ta'ala kan. Baik, Yahya bin Mu'az berkata, in ana lahum fadlahu lam tabqa lahum sayyi'ah, wa in aqam alaihim adalahu lam tabqa lahum hasanah. Sekiranya mereka mendapat kurniaan Allah, nescaya tiada lagi bagi mereka sebarang kejahatan. Tak ada lah. Mendapat kurnia, Allah dorongkan dia supaya tinggalkan segala kejahatan maksiat. Dia tak mampu nak tinggal, Allah kurniakan dia, dengan sendiri dia dah tolak dah. Saya tak mau dah, cukuplah. Dia teringin nak, tak mau dah. Kekuatan Allah bagi kurnia, dengan sendiri dia benci kepada maksiat yang telah dilakukan selama ini. Ini kurnia. Kurnia Allah merupakan serta-merta meninggalkan
kejahatan yang dia suka buat dulu, maka baginya tiada lagi sebarang kejahatan. Tak ada lah. Yang lepas diampunkan, yang akan datang dia tak terasa dah. Sampai orang, aku tengok kau ni, tak sangka dah dulu kau ni aku pun tahu dengan perangai jahat kau ni, tapi yang ni tak sangka. Tu dia dapat kurnia Allah Ta'ala. Macam jugalah, berpuluh-puluh tahun kita duduk rumah tak jauh pada masjid, tak terasa nak mari, tapi hari ni dengan sendiri je. Bukan dengan sendiri, kurnia Allah Ta'ala. Kurnia Allah Ta'ala. Masya Allah, tuan-tuan. Dan sekiranya keadilannya ditegakkan atas mereka ini, nescaya tidak kekal bagi mereka kebaikan. Mungkin kebaikan akan bertukar kepada kejahatan. Jaga. Orang baik waktu muda, ujung jadi jahat, ada. Orang yang jahat ketika muda, ujung jadi baik, ada. Orang yang daripada muda sampai tua baik pada pandangan masyarakat. Orang yang daripada muda sampai tua jahat. Macam-macam. Maka pelbagai kurnia kita lihat Allah beri kepada insan-insan ni. Termasuk kita pun rasakan begitu. Allah kurniakan kita orang yang sabar. Tadi Tuan Imam baca, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, minta tolonglah dengan Allah dengan sabar. Sabar. Dan semayang solat. Allah kata apa? Inna Allah ma'as-sabirin. Allah kata, aku akan bersama menyertai orang yang sabar. Hebat tuan. Jadi nak Allah tolong, sabarlah. Sabarlah pagi-pagi dingin-dingin ni. Datang. Jauh dekat, datang. Sebab nampak Allah akan bersama kita. Kadang manusia yang kita ajak tak pernah bersama kita. Allah kata, aku bersama kamu. Kamu sabar. Lepas itu di ujung ayat dia wabasyiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Khabar gembira ni syurga lah. Kesabaran ni tuan tinggi nilai. Sabar daripada ujian 4 bulan kita sabar, tak boleh pergi mana, tak boleh jumpa, tengok orang sakit mati, besar juga. Tapi sabar daripada maksiat lagi susah. Sabar melakukan ketaatan tinggi. Sabar berdepan maksiat susah, tinggi dan susah. Orang ulu ni alah sikit bang, tak banyak pun, baru 30,000 bagi nama account. Yang penting kau luluskan untuk punya aku tu. Sabar daripada maksiat, payah tuan. Kau tak payah jumpa aku, nanti orang mengesyaki. Kau bagi nama accountnya, WhatsApp ya. Payah tuan. Alah 30,000 orang bilion-bilion, 30,000 apa ada? Nak sabar daripada rasuah, payah tuan, payah tuan. Sabar. Saya terbaca satu kisah, ringkaslah kecil. Ibrahim bin Adham. Kalau kita belajar Al-Mutasawwif, buku tasawuf, cerita dia mesti ada. Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibrahim Adham. Itu satu hari dia ni seorang yang zuhud, seorang yang alim. Dia beli kurma satu hari, dia beli kurma. Mungkin masa dia orang sukat kurma masuk dalam bekas itu, mungkin terjatuh sama kot. Jadi dia ambil balik 2 biji masuk dalam tu. 2 biji. Bukan dia nak ambil, tapi mungkin dia orang angkat dengan bekas tu masuk dalam plastik. Jadi dia nampak macam jatuh lah buah tu. Dia ambil balik 2 biji, bungkus balik. 1 tahun Allah tak angkat amalan dia tuan.
Alah 2 biji kurma apalah dosa benar. 1 tahun amalannya tidak diangkat ke langit tuan. Seorang yang zuhud dan alim. Kita tu macam mana tuan? Fikir-fikirlah tuan. Fikir-fikirlah. Mangga orang, buah orang, rambutan orang. Mentang-mentang rambutan tu dahannya lepas jalan raya. Naik motor sap tangkap. Tuan. Ya, fikir-fikir banyak tuan. Kadang kita budak-budak tu panjat pokok rambutan duduk tedahan tu 2 jam baru turun. Tengok kulitnya. Kan? 2 biji tuan. Kalau Allah ampunkan dia pun patutlah. Dia orang arif, orang zuhud, banyak kebaikan dia buat. 2 biji setahun tak angkat amalan dia. Tuan. Ni nak cerita tentang dosa tuan. Masya Allah. Kita tuan, baik, inilah hakikat tauhid yang sebenarnya. Perhambaan yang dilakukan oleh hamba Allah, persembahan seorang hamba Allah kepada Allah, sekalipun penuh dengan ketaatan, tidak mungkin dapat dibandingkan dengan kurnia Tuhan. Amalnya banyak, ketaatannya meningkat, tapi tak boleh dibandingkan dengan rahmat Tuhan. Tak boleh dibandingkan. Seorang yang disebut dalam satu riwayat, Allah kata kepada dia, "Wahai hamba-Ku, masuklah syurga-Ku dengan rahmat-Ku." Kata Allah. Dia kata, "Ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalku." Allah kata, "Tak apa, kita timbang dululah." Timbang. Sebab dia rasa begitu, sebab dia telah melaksanakan amal ketaatan selama 500 tahun. Mana panjang umur dia ni? 500 tahun dia buat amal. Jadi dia rasa layak, maka saya nak masuk syurga dengan amal saya, ya Allah. Allah tak apa, kata kita timbanglah. Bila ditimbang 500 tahun punya amal tu, tak boleh nak bayar pun Allah dengan Quran Allah sebiji mata ni. Sebiji mata yang kita duk guna, duk pandang, duk main, tak boleh balai pun 500 tahun. Kita tuan nak masuk syurga dengan amal kita. Kalau dikira amal semua ni, kalau Allah tegakkan keadilan dia, tak ada seorang masuk syurga. Tuan. 500 tahun mah 20 tahun tu merapu lagi kita mana budak mayang gitu-gitu je. Dah 17 tahun tak apa nak sempurna, nak buat badan sakit sana sakit sini, mulut pun herot sikit. Alah 30 tahun itu 20 tahun gitu je. Tu yang buat, yang terima tak tahu banyak mana. Tu nak sombong macam mana, nak perasan macam mana. Masa kerja sampai 55, 60, biasalah berebut-rebut aja. Curi-curi je kata orang. Masya Allah tuan-tuan, bila 60 lebih tu dah pincin, adalah masa sikit. Alhamdulillah ni. Masya Allah tuan-tuan, kita salah satu kurnia, kita dapat berkhidmat sampai umur 60, 55. Dan selepas pensiun kita diberi kesihatan lagi. Bolehlah, Masya Allah, masa ni guna tuan-tuan. Guna betul-betul tuan. Minta ampun banyak. Wabil ashari yastaghfirun. Allah kata, minta ampunlah banyak-banyak di waktu sahur. Sahur ni belum subuh minta istighfar banyak-banyak sebelum masuk waktu subuh. Tu Allah nyatakan. Kan? Itu kerja kita tuan. Kan? Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Khabarkanlah, beritahulah. Nabi ni asal naba, berita, macam suratun naba, surat berita kan. Khabarkanlah kepada hamba-hambaku bahawa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Seronok tuan-tuan dengar ayat ni. Tolong bagi tahu wahai Muhammad kepada hamba-Aku, aku ni maha pengampun, anal ghafurur rahim. Seronok kita dengar macam tu. Allah tak pernah kata kadang manusia ni antara aku dan kau dah tak ada apa-apa. Marah sangatlah tu. Hari ni putus, nama engkau tak ada lagi dalam diri aku. Itu tu manusia marah tuan. Kadang kalau marah, kau jangan cari aku lagi. Hari ni dah tak ada apa-apa. Kadang-kadang sampai menyentuh manusia kalau geram marah sangat. Tapi Allah kata, ya Muhammad, tolong bagi tahu hamba-Ku yang lain, aku maha mengampun, ghafurur rahim. Itu dia tuan-tuan. Seronok kita dengar tuan-tuan. Jangan risau. Dosa yang telah lalu Allah bagi tahu dah, Dia maha mengampun. Ini yang kita rasa tenang hati kita, minta ampun kan? Macam orang marah kita lah. Yalah, dulu ku marah, tapi hari ni mainlah kita bertemu, kita saling maaf. Seronok tuan. Kan? Masya Allah, perempuan. Dan bahawa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ya, kau jangan kekalkan dalam dosa. Kau jangan buat lagi. Minta ampun padaku. Kau tak nak minta ampun, kau nak kekal dalam azab. Kau mampu ke? Kau mampu ke terima azabku? Maka aku kata, aku maha pengampun. Datang, minta ampun padaku. Pedulikan dosa kamu sebesar gunung, tapi kamu harus mempunyai harapan untuk minta ampun padaku. Aku mengampunkan. Masya Allah tuan. Abu Hayyan berkata, firmannya bahawa sesungguhnya azabku menunjuk betapa latifahnya Allah Ta'ala, menunjuk betapa lembutnya Allah Ta'ala. Sesungguhnya azab, tak, azabku, azab ni daripada aku yang cipta azab tu, aku tahulah. Lembut. Kan, betapa latifahnya Allah Ta'ala yang tidak menyebut azab cara bertentangan dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya lain. Sesungguhnya akulah yang maha mengazab dengan azab yang alim, yang amat pedih. Semuanya itu menunjukkan bahawa diterjemahkan keampunan rahmat kepada azab. Maknanya Allah sebut rahmat Dia, keampunan Dia adalah milik Dia, azab pun milik Dia. Maka Allah sentiasa menyatakan bahawa rahmatnya lebih luas, lebih besar. Dalam satu hadis kursi, Allah sebut, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului azabku, kemurkaanku. Masya Allah tuan. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului murkaku. Masya Allah tuan. Allah boleh murka atas perbuatan kita, tapi Allah lihat rahmat Dia. Dan firman Allah Ta'ala lagi, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim. Yang maksudnya, tidaklah ada yang dikatakan oleh orang kafir kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya
telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu, sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai kuasa untuk memberi keampunan dan hukuman yang pedih. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca Quran, banyak ayat Allah sebut tentang dosa dan hukuman. Ada Allah cop orang buat ini jadi fasiq, buat macam ni jadi fasiq. Ada Allah ancam neraka Jahannam. Tu hukuman yang dalam Quran kalau kita baca. Ada yang Allah hukum orang ni zalim, ada Allah hukum orang ni kafir. Itulah hukuman-hukuman bentuk dalam Quran. Kan? Allah bagi ancaman, Allah sebut jenis dosa. Macam dosa besar disebut dengan al-fawahish, dosa kecil disebut dengan al-lamam, dosa kecil. Allah bagi tahu semua dah. Kan? Maka azab yang pedih banyak ayat tu yang Allah sebut dalam Quran akibat perbuatan sekian. Maka bagi orang beriman terus takut Tuhan. Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia ambil wudu, dia nak pergi semayang, dia berjalan pun ketar-ketar. Sahabat tanya, Sayyidina Umar, wahai Tuan, kenapa ni sejuk ke air tu? Tak ada ni, aku nak menghadap Tuhan ni. Tu dia Tuan, menggigil badan sebab nak menghadap Tuhan. Bukan sejuk air tu. Masya Allah Tuan, itulah level iman mereka Tuan. Kita biasa aja. Maka benar Allah kata dalam Quran dan surah Al-Anfal banyak Allah sebut, kan? Apabila dengar nama Allah disebut, gementarlah hati-hati mereka. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila nama Allah disebut gementar hati mereka. Kita biasa aja. Tuan-tuan, inilah mereka-mereka yang benar-benar, yang kalau kita baca kisah mereka, benar-benar kita dapat belajar daripada mereka, tuan-tuan. Kan? Al-Qurtubi berkata, kita nak berhenti sakat tu, nak sambung lagi? Berhenti dah? Cukup tu? Sambung lagi? Habis kan? Al-Qurtubi berkata, Allah SWT menghiburkan Nabi-Nya dan mendahulukan penerangan tentang sifat kaumnya yang menyakiti dan mendustainya. Kerana Nabi Muhammad ni untung dia, kisah-kisah dahulu dia telah ketahui semua. Maka dia lebih mudah untuk memberitahu kepada umat dia, tuan-tuan. Dia ada contoh. Terus apalagi berlaku Mi'raj, Isra' Mi'raj atas Nabi. Nabi lihat kaum-kaumnya yang diseksa. Apa perbuatan kaumnya? Diseksa. Jadi bila Nabi turun ke bumi, Nabi tak susah nak apa, buat macam ni, apa balasan? Nabi dah boleh cerita. Untung tuan-tuan, umat Muhammad ni beruntung sangat kita ni. Nabi mempunyai pengetahuan yang luas berdasar kepada umat-umat terdahulu. Dan Nabi pula dijemput bertemu Allah dalam episod Isra' Mi'raj. Dan Nabi lihat pelbagai kaum yang diseksa, yang dirahmati. Jadi bagi Nabi mudah untuk menyampaikan kepada umat. Untung kita, tuan, untung sangat. Maka berbanggalah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tuan-tuan. Antara doa Yahya bin Mu'adz, kita tengok doa. Ilahi in ahbabtani ghafarta sayyiati. Wahai Tuhanku, Ilahi, wahai Tuhanku, in ahbabtani, sekiranya engkau mengasihaniku, ghafarta, ampunilah kesalahanku, sayyiati, kesalahanku.
wa in maqattani lam taqbal hasanati. Sekiranya engkau membenci aku, janganlah engkau terima kebaikanku. Padahal Allah terima kebaikan. Kalau kau benci, tak payahlah terima kebaikanku. Salah kalimah munajat merayu pada Allah. Kalau kau kasih aku, ampunlah dosaku. Allah dah beritahu dah, Dia Maha Pengasih dan Pengampun. Apa salah kalau kita doa ni tuan-tuan di dalam sujud kita? Sujud, kalau imam sujud panjang, apa salah kita doa macam ni? Tak ada salah langsung. Dan doa lagi, benarlah doa Syazili, Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Maksudnya, ya Allah, ij'al, jadikanlah segala kejahatan kami, kejahatan orang-orang yang engkau kasihi, dan janganlah jadi kebaikan kami kebaikan orang yang engkau benci. Abghadtu, kan? Jadikanlah kesalahan kami itu kesalahan orang yang baik. Gitu. Dan janganlah kau benci kami, kan? Dan sekiranya kau benciku, janganlah kau benci, janganlah kau terima apa ni, dan janganlah jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang kau marah. Allah marah buat baik pun tak guna lah, gitulah. Hilangkan kemarahan ni dulu. Jadi maknanya, Masya Allah tuan-tuan, contoh macam contoh lah. Kalau Allah sayang ni, contoh manusia lah kan. Manusia ni bila memangku anak kecil atau riba ni pakai kemelekat ni, nak pergi sembahyang, duk tunggu sembahyang Isyak kat rumah, dukung-dukung bodoh, perak dia lepas tu, dia melepas atas kain tu. Allah, betul punya anak, betul anak. Dia kata, tak guna anak dia, tak kata. Bila sayang, melepas pun betul lah, betul punya anak abah, berak terkain, betul abah, berak terkain. Tapi sayang punya pasal tak jadi marah. Contoh macam tu lah. Kan, kalau Allah sayang, buat salah pun insya-Allah Allah maaf. Kan, cuba orang tok berak tu, sila kita nak tengok. Anak besar pergi berak situ, dah kejar dah, pergi duduk dari riba kita, dia berak dia kain. Celaka punya budak, kurang asam punya budak. Tapi kalau budak kecil yang kita sayang, betul punya anak abah. Contoh, kan? Apalagi orang lain main berak atas, memang terus terajak. Tak guna punya, kan? Macam tu lah tuan-tuan. Masya Allah. Jadi dah, kita berhenti dah sekat tu, kita sambung. Kita buat rumusan akan datang tuan-tuan, kan? Boleh lagi kita rumus. Ni kalau nak ni panjang lagi ni. Ya, itulah dua doa yang kita dapat hayati bersama. Apa yang tersimpan dalam doa ini? Masya Allah, cukup indah tuan. Cukup indah, kan? Cuma doa yang Imam kumandangkan tadi dalam bahasa Melayu, terasa tuan-tuan. Kita pun hafal doa ni, boleh kita tiru, baca dan hayati makna dia, insya-Allah. Terutama dalam masa sujud sembahyang sunat ke, sujud sembahyang wajib ke, apalagi sembahyang bersendirian, contoh panjang-panjangkan doa di dalam masa sujud. Ya? Jadi sekadar itu tuan-tuan, insya-Allah dengan izin Allah, insya-Allah kita akan bertemu di lain kali dan kita akan habiskan syarahan dalam kata-kata ini. Itu saja sekian dulu daripada saya. Aqulu qawli hadza.